Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di hadapan saya dan selamat datang kepada semua yang ada di sini. Semoga kedatangan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu ini diberkati oleh Tuhan. Ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian, segala pujian kehadrat Tuhan kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam persembahan forum pelajar peringkat matrikulasi pada waktu nirmalah yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, baiklah sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk kami pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita lumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi melancarkan kelangsungan perniagaan. Kelangsungan perniagaan ini juga turut mempengaruhi sektor pusat jagaan kanak-kanak. Walau bagaimanapun, pandemik COVID-19 iaitu wabak penyakit coronavirus sindrom pernafasan akak teruk bagi mengekang penularan jangkitan virus ini dalam kalangan penduduk, kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac lalu. Namun, Perintah Kawalan ini dijangka memberi cabaran dan risiko yang besar terhadap industri di seluruh negara. PKP akibat COVID-19 dilihat bukan sahaja mengancam sektor kesihatan dan ekonomi, bahkan sektor pelancongan, penerbangan, perkilangan serta perubatan juga turut terjejas. Ini meninggalkan kesan yang ketara terhadap sektor pendidikan dan pusat jagaan kanak-kanak. Semua pihak dan individu yang terlibat dalam sektor ini sedang melalui masa yang sukar bagi menjalankan tugas dan komitmen masing-masing. Pada hari ini, kami akan membincangkan sejauh manakah pandemik COVID-19 memberi impak kepada kelangsungan perniagaan dalam sektor pusat jagaan kanak-kanak dan apakah kesan yang dihadapi oleh kanak-kanak serta cara mengatasinya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya Dineshni Anak Perempuan Selvaraju sebagai pengerusi forum pada hari ini yang berperanan sebagai moderator. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama nampak tenang dan cantik iaitu Cik Aini Juliana yang berperanan sebagai pengurus kewangan dalam persembahan forum hari ini. Selamat datang dan apa khabar? Kepada saudari pengerusi Cik Dinesh, Alhamdulillah kabar baik. Cik bagaimana? Saya juga berada dalam keadaan sehat dan cukup bersemangat untuk berbicara pada hari ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli panel kedua iaitu Cik Nur Ashura yang berperanan sebagai pengurus operasi. Selamat sejahtera dan selamat datang, Cik. Salam sejahtera, Cik. Saya juga datang ke sini dengan penuh semangat baru seperti Cik. Baik, dengan keberkatan Tuhan, saya sangat gembira untuk berkumpul bersama anda semua. Saya berharap Cik juga kabar baik. Tidak melupakan pula ahli panel ketiga yang bernama Encik Muhammad Fakrul Naik. Bagi pengetahuan anda semua, saudara yang nampak gaya dan bermotivasi tinggi ini akan berperanan sebagai pengurus pemasaran. Selamat datang Encik dengan penuh bersemangat untuk memulakan forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cik Pengerusi Forum dengan perkenalan yang Dari hujung berbaju kurung iaitu ahli panel keempat pada hari ini memegang jawatan sebagai pengurus sumber manusia. Bagaimanakah keadaan Cik hari? Alhamdulillah baik-baik saja. Maka di sini keberadaan saya untuk bersama-sama dengan Cik Dinesh ni dan ahli panel yang lain untuk membincangkan isu yang tengah hangat diperkatakan di negara kita. Salam forum buat semua. Salam perkenalan daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada tajuk forum hari ini iaitu impak kepada kelangsungan perniagaan dalam sektor pusat penjagaan kanak-kanak. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum sebagai pembuka forum kita pada kali ini dengan bertanyakan soalan kepada ahli panel pertama kita iaitu Cik Juliana. Cik mohon memberikan penjelasan dan pemahaman anda tentang pusat penjagaan kanak-kanak, iaitu apakah pandangan anda terhadap pusat penjagaan kanak-kanak? Kepada Cik Pengerusi Forum Cik Dinesh, menjawab persoalan Cik, apakah maksud pusat jagaan kanak-kanak? Seperti yang kita ketahui, banyak pusat jagaan kanak-kanak di Malaysia yang merupakan tadika atau taska yang menerima kanak-kanak daripada usia 2 tahun hingga 6 tahun. Pusat jagaan kanak-kanak juga dikenali sebagai pusat jagaan harian atau nursery adalah tempat di mana kanak-kanak dijaga dalam persekitaran yang selamat dan merangsangkan. Jumlah kanak-kanak dalam setiap pusat jagaan adalah berbeza bergantung kepada jumlah pekerja yang berkelayakan dan luas ruang yang diperlukan untuk menjaga kanak-kanak dalam keadaan yang selesa. Pada pandangan saya, pusat jagaan kanak-kanak ini ditubuhkan bertujuan membimbing kanak-kanak ke arah yang berpendidikan.
Pusat jagaan kanak-kanak ini mengajar kanak-kanak tentang kehidupan kini, sejarah dahulu dan tentang dunia. Oleh itu, kanak-kanak dapat mempelajarinya semasa kecil lagi. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebunnya. Kanak-kanak dapat mengembangkan pengetahuannya semasa berusia yang masih muda dan dapat mempelajari perkara yang baru seperti membaca, melukis dan sebagainya. Pusat jagaan kanak-kanak ini akan membentuk kanak-kanak ini sebagai insan yang berguna di masa hadapan. Baik, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi. Sidang hadirin, terima kasih atas penjelasan anda tentang pusat penjagaan kanak-kanak. Berdasarkan penjelasan oleh Cik, dapat menunjukkan bahawa pusat jagaan kanak-kanak yang menentukan kualiti perkembangan kanak-kanak pada masa hadapan. Di negara ini, tidak ada subsidi dari kerajaan ke atas penjagaan kanak-kanak. Pendapat pakar menegaskan bahawa jumlah yuran bukanlah penentu bagi sesebuah pusat asuhan dan tadika itu untuk melahirkan kanak-kanak yang aktif, bijak bersosial, berkemahiran dan berilmu. Malahan, ia bergantung kepada siapa yang menjaga kanak-kanak tersebut. Seterusnya, minta penjelasan daripada ahli panel kedua Cik Nur Ashura tentang penularan COVID-19 yang melanda negara Malaysia ini. Bolehkah Cik menerangkan kami bagaimana penularan COVID telah bermula dan alternatif kerajaan mengesan penularan ini? Terima kasih Cik selaku moderator kita pada hari ini. Yang dihormati ahli-ahli panel, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bagi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Cik Dinesh ini, izinkan saya untuk ulaskan sedikit sebanyak tentang statistik mengenai COVID-19 yang telah melanda negara kita sejak 23 Januari 2020 tahun ini. Penularan wabak COVID-19 ini disyaki telah bermula apabila Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC telah mengumumkan bahawa terdapat 3 kes positif COVID-19 iaitu 2 di Sabah dan 1 di Selangor. Berikutan itu, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 14 hari bermula 18 Mac sehingga 31 Mac apabila disyaki kes COVID-19 itu sendiri telah meningkat secara mendadak. Tidak dinafikan, pusat penjagaan kanak-kanak merupakan salah satu sektor yang menerima tempias impak daripada COVID-19. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada Cik Nur Ashura. Ya, seperti yang dikatakan bahawa masalah coronavirus telah pun sangat melanda negara Malaysia dengan jumlah kes baharu pada setiap hari telah meningkat kepada 3. Oleh itu, soalan yang seterusnya buat Encik Fakrul Nair tanya kepada Encik, adakah anda ingin masalah COVID-19 ini mempengaruhi sektor pusat jagaan kanak-kanak? Jika ya, bagaimanakah pusat jagaan kanak-kanak Kepada dipengaruhi? Cik Pengerusi Forum. Jawapan daripada persoalan yang diajukan daripada pihak pengerusi ialah ya. Hal ini kerana setiap aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan sebuah pusat jagaan kanak-kanak menjadi semakin susah, sama ada dalam bidang pengurusan keuangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan operasi dan juga pengurusan pemasaran. Berdasarkan hujah saya sebentar tadi, dengan wujudnya wabak COVID-19 ini menyebabkan setiap aktiviti menjadi terbatas kerana bimbang penularan wabak ini. Sebagai contoh, pihak kerajaan telah menetapkan beberapa langkah pencegahan seperti penjarakan sosial. Hal ini menyukarkan setiap bidang pengurusan untuk melakukan aktiviti sosial seperti pembincangan tentang masa depan pusat jagaan kanak-kanak. Terima kasih kepada ahli panel ketiga Encik Fakrul Naim yang telah mengupas tentang pengaruhan COVID-19 terhadap pusat penjagaan kanak-kanak. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Encik tadi, wabak COVID-19 telah banyak mempengaruhi pusat jagaan kanak-kanak dalam pelbagai aspek. Maka, selain membicarakan masalah COVID-19 dan pusat jagaan kanak-kanak, saya ingin mulakan dengan soalan pertama buat ahli panel pertama, Cik Juliana, iaitu pada pandemik COVID-19 ini, saya mendapati bahawa terdapat banyak pengurus kewangan dalam sektor perniagaan telah menghadapi kesulitan untuk meneruskan perjalanan perniagaannya. Oleh itu, bagaimanakah dengan pelaksanaan Cik sebagai pengurus Cik kewangan? Pengerusi Dinesh ini, sidang hadirin dan ahli-ahli panel yang dihormati. Apakah masalah yang sebenarnya dihadapi oleh pengurus kewangan sehingga memberi impak yang tinggi terhadap pusat penjagaan kanak-kanak seperti tadika? Saudari pengurusi ahli-ahli panel dan sidang hadirin sekalian, kita tidak bermimpi di siang hari disebabkan oleh masalah kewangan yang sebenarnya amat penting kerana kewangan merupakan perkara utama bagi memulakan dan meneruskan sesebuah syarikat ataupun perniagaan. Kewangan merupakan kajian wang dan aset-aset, pengurusan dan pengawalan aset berkenaan.
membentuk profil dan pengurusan risiko projek dan juga sebagai satu kata kerja untuk membiayai atau untuk menyediakan dana-dana bagi sesebuah perniagaan. Peranan pengurus kewangan dalam sesebuah perniagaan seperti tadika amat penting supaya dapat terus beroperasi semasa pandemik COVID-19 melanda. Semasa pandemik COVID-19 ini melanda, telah menyebabkan masyarakat terpaksa menyesuaikan diri dengan norma kehidupan baharu. Masyarakat terutamanya ibu bapa amatlah bimbang tentang pelajaran anak-anak mereka yang terpaksa menangguhkan pelajarannya selama 3 bulan disebabkan masalah ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dijalankan di seluruh Malaysia. Oleh itu, pusat penjagaan kanak-kanak seperti tadika terpaksa mengalami kerugian selama 3 bulan berturut-turut. Hal ini menyebabkan kos kewangan bagi perniagaan tadika menurun daripada sebelumnya. Ini disebabkan perintah kerajaan yang ingin memutuskan hubungan virus COVID-19. Sebanyak 80% yang akan dihadapi oleh perniagaan atas kerugian yang dihadapi. Hal ini kerana ingin memberikan kerjasama kepada barisan-barisan hadapan untuk membendung penyebaran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Selain itu, tadika juga harus meletakkan hand sanitizer atau sabun pencuci sebelum masuk ke dalam kelas dan juga menyediakan pelitup muka kepada anak-anak di tadika. Hal ini menunjukkan kos pengeluaran yang tinggi untuk melaksanakan perkara tersebut. Jadi, apakah komen anda terhadap pengiraan ini? Adakah kos pengeluaran yang ditanggung oleh Pusat Penjagaan Kanak-kanak akan dibebankan daripada sebelumnya? Pada pandangan saya, ini menunjukkan bahawa kos pengeluaran yang diperlukan melebihi bulan yang sebelumnya. Selain itu, kanak-kanak juga dihadkan dalam setiap kelas sehingga menyebabkan tadika terpaksa mendirikan kelas tambahan yang baharu atau terpaksa menolak kemasukan sesetengah pelajar. Dalam setiap kelas akan diletakkan meja dan kerusi yang telah dijarakan 1 meter setiap orang sehingga hanya memuatkan dalam lingkungan 15 orang pelajar dalam setiap kelas. Hal ini akan menyebabkan jumlah pembayaran yuran akan berkurang daripada sebelumnya. Contohnya, yuran bagi setiap pelajar ialah RM300 seorang dan tadika akan menghadkan pelajar dalam satu kelas daripada 25 kepada 15 orang menyebabkan kewangan yuran daripada RM7,500 kepada RM4,500 sebulan. Jelaslah di sini bahawa masalah kewangan bagi tadika sepanjang tempoh PKP dilaksanakan akan merugikan dan menjejaskan perniagaan. Justru kewangan merupakan perkara yang penting untuk meneruskan perniagaan berjalan dengan baik. Jika sikap kita tak ubah, peribahasa sudah dapat gandeng bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Fikir-fikirkanlah sidang hadirin yang dihormati. Jangan kita menang sorak namun kampung kita tergadai. Sebaik kita menjaga hubungan jarak sosial antara kita untuk memutuskan pertalian virus corona ini kembali semula kepada Cik Pengerusi Forum Cik Dinesh. Terima kasih kepada ahli panel pertama, Cik Juliana, yang mengupas secara lebih lanjut tentang masalah yang dihadapi sebagai pengurus kewangan dalam pengoperasian Pusat Penjagaan Kanak-kanak. Saya sangat bersetuju dengan pendapat kamu iaitu tadika amatlah dipengaruhi dalam masalah kewangan semasa penularan COVID-19. Maka selain daripada masalah kewangan, saya pasti Pusat Jagaan Kanak-kanak menghadapi isu dalam pengoperasian tadikanya. Dengan ini, saya ingin bertanya kepada Cik Nur Ashura tentang isu-isu yang sering wujud di Pusat Penjagaan Kanak-kanak pada pandemik COVID-19. Apakah pendapat anda sebagai pengurus operasi? Sebagai pengurus operasi, terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh Pusat Penjagaan Kanak-kanak. Antaranya ialah tidak dapat beroperasi sepenuhnya kerana ibu bapa yang tidak lagi bekerja tidak menghantar anak mereka ke Pusat Penjagaan Kanak-kanak seperti Taska dan Tadika. Selain itu, Pusat Penjagaan Kanak-kanak yang terus beroperasi dan masih dibenarkan beroperasi haruslah dan diwajibkan untuk mematuhi standard operasi prosedur SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Hal ini dari segi penjagaan kebersihan, penjarakan fizikal dan penjarakan sosial serta budaya kebersihan seperti 3S supaya keselamatan dan kesihatan pekerja dan kanak-kanak terjaga. Sidang hadirin yang dihormati, demikianlah antara kekangan yang dihadapi oleh sektor Pusat Penjagaan Kanak-kanak sepanjang penularan COVID-19. Rintitan itu, pengurusan Pusat Penjagaan Kanak-kanak dan saya sendiri selaku pengurus operasi perlulah menyelami pelbagai prakarsa untuk memastikan Pusat Penjagaan Kanak-kanak sebagai sebuah tempat yang selamat dan dilindungi daripada penularan wabak COVID-19.
Terima kasih kepada Cik Nur Ashura tentang penjelasan anda tadi. Apa yang dikatakan oleh kamu ialah benar. Di Pusat Penjagaan Kanak-Kanak, guru-guru yang mengajar haruslah memberi tumpuan yang sangat penting terhadap pengoperasian tadika. Ini adalah kerana pengurus tadika haruslah memastikan kanak-kanak mematuhi SOP, iaitu memakai pelitup muka, menggunakan hand sanitizer dan mengamalkan penjarakan 1 meter, serta mereka juga haruslah memastikan tidak mengajar kanak-kanak dalam berkumpulan. Seterusnya, soalan yang akan diajukan kepada Encik Fakhrul Naim, iaitu pengurus pemasaran, ialah adakah penularan wabak COVID-19 ini menyukarkan Encik untuk memasarkan pusat jagaan kanak-kanak? Bolehkah Encik memberi penjelasan kepada kami? Kepada Cik di sini atas soalan yang diajukan. Berdasarkan soalan yang diajukan, saya juga menghadapi kesukaran dalam melaksanakan proses pemasaran semasa penularan wabak COVID-19, iaitu saya tidak dapat untuk mempromosikan pusat jagaan kanak-kanak secara terbuka. Kerana semasa wabak ini menyebar, kerajaan telah meletakkan beberapa langkah yang patut dipatuhi seperti penjarakan sosial. Hal ini menyebabkan rakyat di Malaysia mengelak daripada melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perkara sosial seperti melakukan perbualan di halayak ramai kerana bimbang penularan wabak ini akan berlaku. Selain daripada itu, saya juga mengalami masalah dalam melakukan proses promosi kerana kekurangan sumber kewangan. Kerana semasa wabak ini berlaku, kemelesetan ekonomi dunia yang menyebabkan negara kita turut mengalami hal tersebut. Hal ini juga bukan sahaja menyusahkan saya dalam proses pemasaran, tetapi menyusahkan pengurusan kewangan untuk menyediakan dana untuk membantu proses pemasaran. Hal ini memberikan impak besar kepada pengurusan pemasaran kerana tidak dapat untuk menyediakan bahan-bahan untuk mempromosikan pusat jagaan kanak-kanak ini seperti risalah untuk dijadikan rujukan umum, upah kepada pihak yang berkemahiran untuk mewujudkan laman web dan membayar upah kepada pekerja bawahan saya atas tugas mempromosi yang dilakukan oleh mereka. Selain daripada itu, meyakinkan ibu bapa untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sini. Hal ini kerana ibu bapa berasa tidak selesa untuk merhantar anak-anak mereka ke pusat jagaan kanak-kanak ini kerana bimbang anak-anak mereka berkemungkinan dijangkiti. Kenyataan yang diajukan tersebut ialah antara masalah yang dialami oleh saya selaku pengurus pemasaran. Encik Fakhrul Naim, saya memahami isi hati anda sebagai pengurus pemasaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh kamu tadi, pandemik COVID-19 yang mempengaruhi masalah kewangan tadika turut menjejaskan pemasaran. Ini juga menjadi salah satu faktor kepada pengurus pemasaran untuk tidak dapat mengembangkan pusat penjagaan kanak-kanak. Pelaksanaan pemasaran yang lemah seperti kekurangan promosi menyebabkan tadika untuk tidak sangat dikenali oleh orang ramai. Lantaran itu, dalam menghadapi pandemik COVID-19, kerajaan menganjurkan pelbagai inisiatif untuk memutuskan rantaian COVID-19, antaranya dengan mengumumkan PKP. Ini telah memberi kesan kepada pengurusan sumber manusia apabila perniagaan terpaksa memberhentikan dan menyusun tenaga manusia secara lebih sistematik kerana kemunduran ekonomi yang dihadapi. Di sini ingin saya meneruskan soalan yang seterusnya buat ahli panel keempat, iaitu adakah penularan wabak COVID-19 memberi impak dalam penggunaan sumber tenaga manusia sepanjang pandemik ini? Pengurusan sumber manusia juga merupakan pengurusan yang juga merasai impak akibat COVID-19 kerana sebilangan pekerja dalam sektor penjagaan kanak-kanak terpaksa disusun atur bagi menjaga penjarakan fizikal dan sosial antara pekerja dan kanak-kanak. Sepanjang menghadapi PKP, pekerja perlu diberikan cuti tanpa gaji kerana tidak dibenarkan pekerja dan kanak-kanak juga tidak dihantar ke pusat penjagaan kanak-kanak. Dalam hal ini, kerajaan telah mewujudkan inisiatif di mana majikan perlu mendaftarkan bilangan pekerja dan maklumat pekerja untuk diberikan bayaran gaji selama tempoh tidak bekerja, iaitu sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan bagi meringankan beban mereka. Pada 9 Jun tahun ini, setelah PKP dilonggarkan kepada PKPB kepada PKPP, pekerja telah dibenarkan untuk datang bekerja dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya dengan membersihkan peralatan setiap hari dan mengajar kanak-kanak cara membasuh tangan dengan betul supaya dapat menghindarkan diri daripada wabak COVID-19. Saya juga akan memantau penjarakan sosial dan amalan kebersihan yang diamalkan oleh pengasuh. Kaki tangan yang berada di pusat jagaan kanak-kanak diwajibkan memakai topeng, muka 3 lapisan dan cecair pembasmi kuman. Setiap bulan, pusat penjagaan kanak-kanak akan memperuntukkan sebanyak RM300 dan RM100 untuk topeng muka dan cecair pembasmi kuman tersebut.
Ya, saya sangat bersetuju dengan pendapat ahli panel keempat, Cik Nur Ashura. Sebagai pengurus sumber manusia, tanggungjawab dan tugas Cik amatlah bertambah bagi menjaga kebajikan dan kesihatan pekerja. Setelah mendengar pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh keempat-empat ahli panel yang hadir pada hari ini, ternyata jelaslah pandemik COVID-19 mendatangkan impak daripada pelbagai aspek. Kemunculan COVID-19 menjadi risiko perniagaan kepada ramai usahawan. Pelbagai langkah yang diambil oleh kerajaan bagi membendung penularan COVID-19 menyebabkan sektor perniagaan lebih bijak mengambil inisiatif. Masa itu emas, jadi tanpa melegakan masa kita kembali kepada pengurus operasi, iaitu apakah inisiatif yang diambil oleh Cik Nur Ashura selaku pengurus operasi dalam memastikan kelancaran operasi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak, terutamanya setelah kerajaan telah mengumumkan Standard Operational Procedure atau SOP. Inisiatif yang telah saya ambil selaku pengurus operasi dalam memastikan kelancaran operasi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak setelah kerajaan mengumumkan PKP adalah dengan mengehadkan bilangan pekerja sepanjang waktu operasian Pusat Penjagaan Kanak-Kanak. Setiap pekerja juga dan kaki tangan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak seharusnya dilengkapi dari segi pemakaiannya seperti pemakaian topeng muka dan sarung tangan ketika hendak melakukan kerja di kawasan sekitar Pusat Penjagaan Kanak-Kanak dan menguruskan barang kanak-kanak. Pekerja juga akan dibekalkan dengan cecair pembasmi kuman yang kita panggil sebagai hand sanitizer untuk memastikan kebersihan dan tidak berlaku penularan COVID-19. Terdapat beberapa langkah yang perlu diberi perhatian dalam pengoperasian Pusat Penjagaan Kanak-Kanak. Antaranya ialah dengan mengadakan saringan untuk gejala batuk, sejarah perjalanan ke luar negara baru-baru ini dan pendedahan sekiranya terdapat pesakit positif COVID-19. Selain itu, sebagai pengurus operasi, saya juga perlu membuat pengisytiharan kesihatan sama ada kaki tangan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak. Seterusnya, kehadiran kanak-kanak dan kaki tangan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak akan dicatatkan oleh pengawal keselamatan. Jelaslah di sini bahawa saya sendiri selaku pengurus operasi telah menjalankan inisiatif dan melakukan inisiatif untuk menjadikan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak sebagai tempat yang selamat didatangi dan sentiasa dilindungi untuk kanak-kanak dan semua kaki tangan yang bertugas. Ini bagi memastikan individu berisiko tinggi terhadap wabak penyakit COVID-19 dapat dihindarkan daripada operasi seharian Pusat Penjagaan Kanak-Kanak. Seterusnya, kehadiran kanak-kanak dan kaki tangan Pusat Penjagaan atau individu berkaitan yang terdedah secara langsung atau tidak langsung oleh mereka yang dijangkiti COVID-19. Borang pengisytiharan tersebut perlulah diisi dan akan saya agihkan sebelum Pusat Penjagaan Kanak-Kanak kembali beroperasi seperti biasa. Baiklah, saya sangat setuju dengan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Cik Nur Ashura sebagai pengurus operasi. Bagaimana dengan pandangan ahli panel? Saya juga setuju dengan langkah yang dinyatakan oleh Cik Nur Ashura dalam menjadikan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak sebagai tempat yang dinyatakan oleh Cik Nur Ashura. Cadangan yang diajukan telah mendapat kata sepakat oleh saya juga demi mewujudkan suasana yang selesa dan selamat di pusat jagaan ini. Terima kasih kepada ahli-ahli panel atas pandangannya. Lantaran itu, tidak melupakan pula dengan pendapat ahli panel keempat yang sangat menghadapi cabaran dalam pemberian gaji kepada semua pekerja. Oleh itu, apakah usaha yang diambil oleh Cik untuk mendapatkan gaji kepada semua pekerja? Dalam menjalani arus pandemik COVID-19 ini, pelbagai cara telah saya kerahkan semampunya untuk menyelesaikan masalah berkaitan sumber manusia yang merupakan peneraju utama tunggak ekonomi negara. Antaranya dengan mendaftarkan bilangan pekerja dan maklumat pekerja untuk diberikan bayaran gaji kepada mereka selama tempoh 3 bulan, iaitu sebanyak RM600, bertujuan bagi meringankan beban mereka. Pengurus sumber manusia akan menguruskan pembayaran gaji kepada pekerja kerana kontrak masih berterusan. Pada Jun 2020, para pekerja mula dibenarkan datang bekerja dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Sebagai pengurus sumber manusia, sudah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan kebajikan pekerja terjaga. Oleh itu, saya telah menggunakan peruntukan yang diagihkan oleh pengurusan kewangan
untuk membekalkan topeng muka, cecair pembasmi kuman, alat penyembah suhu yang canggih dan sarung tangan kepada pekerja secara berkala. Ini kerana saya ingin mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan, di samping menghindarkan diri mereka serta menjaga kebersihan diri daripada wabak penyakit COVID-19. Terima kasih kepada Cik Nur Ashura atas penjelasan anda tentang usaha yang dilakukan bagi menyelesaikan masalah sumber manusia seperti pembayaran gaji kepada pekerjanya. Seterusnya, saya ingin meninjau soalan kepada Encik Fakhrul Naim, iaitu dengan pelaksanaan SOP, semua rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk berada di khalayak ramai. Dengan ini, saya memahami perasaan Encik sebagai pengurus pemasaran supaya tidak dapat memperkenalkan pusat penjagaan kanak-kanak secara umumnya. Lagipun, disebabkan oleh kemelesetan yang dihadapi oleh pengurus kewangan, anda tidak dapat menyediakan bahan-bahan seperti risalah dan poster untuk mempromosikan pusat penjagaan kanak-kanak. Oleh itu, bagaimanakah Encik memperkenalkan pelaksanaan tadika kepada ahli masyarakat supaya dapat dipercayai oleh ibu bapa? Terima kasih kepada pengerusi kerana telah mengemukakan pertanyaan demikian. Antara langkah mengatasi masalah untuk memasarkan pusat jagaan kanak-kanak ini secara umum dan mengikut SOP yang disarankan oleh kerajaan ialah dengan memasarkan pusat jagaan kanak-kanak ini secara atas talian ataupun online dengan mewujudkan laman web yang menerangkan tentang keadaan di pusat jagaan kanak-kanak, prosedur penyediaan makanan dan keadaan persekitaran pusat jagaan kanak-kanak untuk meyakinkan ibu bapa untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sini. Seterusnya, perkara yang boleh saya lakukan untuk meyakinkan ibu bapa untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sini ialah menerangkan langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh pusat jagaan ini berpandukan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti penyediaan topeng muka, cairan pembasmi kuman dan juga label penjarakan sosial yang akan disediakan oleh bidang pengurusan operasi. Hal ini akan mewujudkan keyakinan dalam diri ibu bapa untuk melepaskan anak-anak kesayangan mereka untuk menuntut ilmu. Ya, saya sangat suka dengan kaedah yang diatasi oleh Encik Fakhrul Naim sebagai pengurus pemasaran. Ini adalah kerana pada era 2020 yang serba moden ini, kebanyakan ibu bapa mempunyai telefon bimbit serta semuanya menggunakan media sosial mengikut perkembangan teknologi pada masa kini. Dengan itu, apabila saudara mempromosikan tentang tadika di laman sosial, pasti mereka akan dapat dikenalinya. Oleh itu, pusat tadika akan dapat menerima pelajar melalui cara promosian atas talian. Lantaran itu, saya ingin bertanya kepada ahli panel pertama, Cik Juliana, iaitu anda sebagai pengurus kewangan bagi pusat penjagaan kanak-kanak telah banyak menghadapi masalah kewangan pada waktu PKP disebabkan tadika tidak dapat beroperasi serta ibu bapa juga tidak memberi kerjasama dalam pembayaran yuran anak-anak mereka. Maka, bolehkah Cik menjelaskan kami tentang strategi-strategi yang ingin dilakukan bagi menyelesaikan masalah kewangan? Terima kasih kepada Cik Dina Syini atas soalan yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bahawa terdapat beberapa cara untuk mengatasi cabaran yang dihadapi. Antaranya ialah menganggarkan perbelanjaan harian, mencari dana, membuat pinjaman dan juga mengurangkan tenaga pengajar yang berlebihan semasa pandemik COVID-19. Bagi menganggarkan perbelanjaan harian di tadika, sebagai seorang pengurus kewangan, saya perlu mencatat dan membuat pengiraan tentang kewangan keluar masuk supaya dapat mengetahui segala masalah kewangan yang keluar secara berlebihan. Contohnya, kos minuman dan makanan ialah RM300 sehari dan kos peralatan untuk membasmi COVID-19 ialah RM100 sehari. Seterusnya, langkah kedua ialah mencari dana atau membuat pinjaman. Sebagai pengurus kewangan, saya perlu bijak dalam mencari dana dan pinjaman dengan pihak yang bertanggungjawab agar masalah lain tidak akan timbul. Untuk mencari dana dan pinjaman, kita boleh berurusan dengan pihak bank, syarikat dan lain-lain. Selain itu, langkah seterusnya ialah mengurangkan tenaga pengajar. Hal ini kerana ini menjimatkan kos untuk membayar gaji dapat dikurangkan. Ternyata banyak usaha yang dilakukan oleh Cik Juliana sebagai pengurus kewangan bagi memastikan pendapatan perniagaan pusat penjagaan kanak-kanak dapat diseimbangkan dan diagihkan secara adil dan saksama sepanjang mendepani pandemik COVID-19 ini. Sebagai penghujung bicara, ahli panel membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini tentang impak COVID-19 kepada pusat jagaan kanak-kanak. Rumusan perbincangan kita pada hari ini dapat disimpulkan bahawa penularan COVID-19 yang membawa sehingga PKP kepada semua rakyat Malaysia telah memberi impak yang besar kepada pusat penjagaan kanak-kanak. Oleh itu, sebagai pengurus kewangan, saya akan cuba sebaik yang mungkin dalam menangani masalah-masalah keuangan berkait dengan tadika. Terima kasih tidak terhingga kepada rakan-rakan ahli panel selaku pengurus pusat penjagaan kanak-kanak yang banyak menyumbangkan idea serta buah fikiran dengan penuh semangat dan iltizam.
Demikianlah bual bicara bersama-sama semua ahli panel dalam perbincangan kesan pandemik COVID-19 kepada sektor pusat penjagaan kanak-kanak. Natijanya, sakit sama mengadu, luka sama menyiuk. Serumpun baserai, sesusun bak sirih perlu kita terapkan agar menjadi wadah dalam menghadapi impak pandemik COVID-19. Jika tidak mahu, nasi menjadi bubur dan sudah terhantuk baru terngadu. Sekali lagi, terima kasih kepada semua ahli panel.